Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Segala puji-pujian bagi Allah yang mana seluruh makhluk-makhluk Allah yang Allah jadikan sebanyak bilangan nafas, semuanya memuji Allah, tidaklah layak, melainkan yang layak memuji Allah adalah dirinya sendiri. Dan cukup Allah itu, kalaupun dia tidak menjadikan sekalian makhluk, sebelum ada makhluk pun Allah cukup dia memuji dirinya. Jadi jadikan setiap pujian kita adalah menunjukkan Allah memuji dirinya, bukan kita. Kalau kita yang memuji, tak layak. Jadi bukan saya cakap begini maknanya si Haji kata tak payah puji lah. Bukan tak payah puji. Engkau tu jangan ingat engkau yang memuji bila engkau memuji. Itu orang yang kenal Allah. Setiap kalam itu yang kau puji itu daripada mana datang kalam. Dan setiap sebelum kita memuji, alhamdulillah, rasa tu datang daripada mana. Jadi diang punya rasa tu memberikan kita rasa untuk memuji. Jadi jangan kita berhenti pada pujian, tapi kita memuji kepada siapa yang menyuruh dialah memuji dirinya, maksudnya gitu. Begitulah selawat kita kepada kekasihnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nurnya itu adalah sifatnya. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah berfirman, Allah bagi tahu sesungguhnya aku dulu. Mengapa Allah menyebutnya aku dulu? Aku bersalawat. Selawat itu macam tempoh hari diberitahu seperti solat. Solat itu menyambung hingga tak ada diri kita baru solat. Tapi kalau kita tak sambung, kita tak rasa ada kita, kita rasa ada kita, ada Allah, tak boleh. Itu namanya wala yusyrik bi ibadati. Kita mensekutukan Allah dalam ibadah, mana boleh. Kita tak faham, tak layak Allah tu, maknanya kita duakan, ada kita, ada dia. Maknanya dia seolah-olah Allah tu ada sifat kekurangan. Jadi kita tak payah cerita lagi lah. Solat tu kita dah cerita dah tempoh hari, kan, di mana dialah yang Allah tu lah sendiri menyambung, kita nyambung kepada Allah, maka kita tak ada. Bila kita tak ada, barulah yang berdiri dia, yang rukuk dia, yang bersebut Allah Akbar semua, yang asyik dia, semua dia dalam solat tu. Baru nama barulah khusyuk wa tawah, tu solat. Tapi kalau kita tak buat gitu, kita baca macam mana ayat pun kita tak dipanggil khusyuk. Itu terpanggil orang lain lah. Lalai. Fawailul lil musallin allazina solatihim. Itu cara dia sebenarnya. Tapi jarang diperjelaskan ni tadi. Itu mencari solat, khusyuk solat mana khusyuk. Kita tak ceritakan khusyuk tu, matikanlah diri kamu. Kita tak jumpa ahlinya yang khusyuk. Kita berjumpa orang yang solat tapi tak tahu apa erti solat. Jadi dia tak tahu erti solat, dia rasa, dia menyangka dia solat, kan? Jadi gitu. Jadi kita carilah orang yang betul-betul yang ahli solat, yang faham tentang solat. Tak lain adalah ahli Allah. Jadi itu solat. Tadi ni kita nak ceritakan tadi selawat dulu. Iaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallim. Maknanya Allah tu berselawat. Allah bagi tahu mula-mula berselawat tu maknanya dia yang berselawat. Kenapa pula Allah tu sendiri selawat pada Nabi? Sallu ala Nabi. Kenapa? Nabi itu apa? Nabi itu sifatul. Jadi dia berselawat atas diri dia juga. Bukan ada dua, jangan kita salah faham. Maknanya Allah itu berselawat, Muhammad itu, Nabi itu adalah dirinya, pentajalian dirinya, sifatnya. Jadi zat memuji sifat, sifat memuji. Bukan ngerti ada dua,
sebenarnya dia memuji diri dia, kasih sayang dia dengan dia. Kalau kita tak faham, kita ingat Nabi Muhammad SAW yang tu ya. Itu ya juga, tapi yang lebih tepatnya lagi iaitu dalaman Nabi Muhammad SAW, dalamnya tadi macam saya ajiz. Kata Muhammad tu, dalam Muhammad dia dah kenal diri dia, dalam dia adalah hati. Dalam hati dia adanya nyawa, dalam nyawa dia ada roh. Roh dia tadi Muhammad tu namanya apa? Sifatullah, iaitu rahsia Allah. Dia dah kenal. Jadi dia jadi Muhammad ni yang terpuji lah. Betul? Dia kenal diri, kenal Allah, darjat dia terus gitu. Jadi kita nak kenal tu bukan saja Muhammad yang tu. Muhammad yang dia dah memang kenal diri dia yang dalam tu, iaitu tiada diri dia. Yang ada sifatul, dan sifatullah tak lain daripada zat. Kita tak payah kaji lah zat tu. Pening kepala kang. Cukup kita sifat kita dah faham dah. Nur Muhammad tu tenggelam habis dah. Di situ akan sampai kepada zat. Ya. Jadi kita bila dah sampai di situ, siapa tu Nabi dalam diri kita? Tapi kalau orang tak kenal, siapa yang berselawat? Adakah kita yang berselawat? Kalau kita dah kenal. Macam kita solat tadi, bila tak kenal kita rasa kita solat. Bila kita kenal, siapa yang solat? Baru kita faham solat. Macam selawat sama juga. Selawat tu adalah menyampaikan bahawa dia asyik dengan dia. Jadi dia berselawat untuk sifat, zat dengan sifat. Kemudian dia menyatakan kepada semua bahawa malaikat-malaikatku pun juga memuji sifat tu. Segala bentuk selawat inilah ibu dia. Tapi kalau kita selawat banyak-banyak, selawat banyak-banyak, tapi kita tak faham, itu kira markah je lah, kira catatan lah. Tapi kalau yang kenal ni special dia tadi, special, orang pilihan Allah. Sebab dia dah tak ada diri dah. Dan kemarin dah bagi tahu kan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la. Lain orang yang mukmin ni. Orang mukmin ni dia daripada Rasulullah sendiri. Dia makna orang yang kenal diri, kenal Allah. Dia kenal Muhammad yang batin, dia kenal Muhammad yang zahir, dia kenal Muhammad yang awal, dia kenal Muhammad yang akhir. Dia kenal tu semua, makna dia dah kenal Allah lah tu. Kalau dia kenal diri dia sebenar diri, tak lain yang ada adalah yang empunya diri tu sebenarnya adalah Allah. Maka dia tahu, dia dah tukarkan semua dah. Kat dunia lagi dia dah berserta, dia dah tak ada rasa ada diri dia. Dia dah dapat titik kesempurnaan insan kamil wamu. Itu bukan semua orang dapat. Tapi kalau kita kata susah pun tak boleh. Sebab memang Allah nak kita semua jadi ke situ. Wa qadha rabbuka alla ta'budu. Allah tu nakkan selalu kita selalu dengan dia, ikut sistem dia, tak ada rasa diri. Itu sistem Allah. Allah selalu nak kita. Ta'budu tu bukan menyembah waktu kita sujud dia, bukan. Dan bukanlah saya kata sujud tu salah satu, tapi 24 jam ni adalah ikut sistem dia. Apa ikut sistem dia? Jangan ada sedetik ada rasa diri kita. Itu ikut sistem dia lah. Bila dah mudah kita dah dapat ikut sistem tak ada diri, mudahlah kita nak ikut hati orang Rasul. Automatik. Jadi kalau kita nak terus hati orang Rasul boleh juga, tapi kita tak nampak nanti yang ni, yang nombor satu, la ilaha illallah. Jadi itu kita kena la ilaha. Pasal Rasulullah ajar la ilaha illallah dulu. Allah ajar sahabat-sahabat dia bukan suruh selawat pada Nabi banyak-banyak dulu. Dia kasi faham kenal Allah dulu. Baru datang turun ayat innallaha wa mala. Bila sahabat-sahabat Nabi tahu bahawasanya Allah berselawat tu, Allah berselawat pada sifatullah yang ada pada Muhammad tadi, dalam diri Muhammad tu. Nama Muhammad tadi dipuji Allah Ta'ala yang di dalam tu tadi. Muhammad tidak ada. Muhammad sendiri pun kata, aku pun tidak ada. Yang ada hanya aku membawa manusia kepada tidak ada. Jangan kau menyembah kepada aku. Ilahun wah. Semua Nabi-Nabi bawa ke situ. Tapi manusia yang tak faham sekarang ni, dia agung-agungkan lebih sangat. Jadi kita jaga-jagalah. Saya bukan tak bagi selawat, jangan salah faham.
Jangan salah faham. Saya nak bagi faham, iaitu kau menombor satukan Allah dulu, baru kau tahu selawat tu siapa yang kau selawat. Tak lain yang kau selawat tu adalah yang engkau tu berselawat, dia yang berselawat, Allah yang berselawat. Baru dipanggil tadi bila kita dah faham innallaha wa mala, Allah sendiri selawat dan semua malaikat. Lepas tu Allah Taala panggil, ya ayyuhallazina kalau tak manu, tak percaya pada Allah, tak kenal Allah, jangan selawat. Maksudnya gitulah, bahasa saya kasar. Syekh Ajis tak bagi selawat pula. Bukan aku tak bagi selawat, sebab Allah panggil ya ayyuhallazina, dia panggil orang yang beriman. Kalau engkau tak beriman dan tak yakin pada Allah, engkau selawat nanti lain bunyi dia. Itu tadi kan. Tu tak sama dengan orang yang mukmin yang menyebut nama Allah berselawat tu lain. Makam dia, darjat dia lain. Kau baca pun 200,000, 30 tahun ke 60 tahun kau baca selawat, orang mukmin dia baca sekali je. Sahabat Nabi tu cuma tanya, selawat banyak kali ke? Tak. Dia tak semua. Tapi bila dia dah kenal Muhammad, diri dia sendiri jadi Muhammad. Jadi dia tahu tak ada dirinya, ada sifat tu itu nama dia selawat. Jangan kita ingat selawat tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala orang ni berselawat, jangan. Orang yang dah jadi diri dia Muhammad tu saya cakap orang Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wal akhiran wa zakiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan soleh wadah. Maknanya sentiasa mengesakan Allah, dirinya itu adalah orang yang Allah sendiri berselawat pada, sebab dia dah tak ada, betul? Dia dah tenggelam dalam sifatullah Muhammad tu tadi, terpuji tu. Jadi dia pun tak merasa ada diri, jadi sebenarnya dia memuji diri dia. Tak? Kita dah tak ada nampak di situ. Jadi itu nama dia baru betul selawat. Jadi setiap kali kita nak selawat, kita baca tu dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Ya ayolah. Barulah kita nampak bahawa setiap selawat kita menunjukkan zat tu memuji pada sifatnya. Selawatlah terus, bukan kita. Itu yang selawatnya sampai. Sebab ini dah jadi hakul yakin wa kamalul yakin. Waktu nanti lagi ni kalau kita selawat 10, 100. Ini masih lagi dia belum cukup yakin, dia sekadar ilmu yakin. Tapi ni dah kamalul hakul yakin dah. Dia selawat tu dia dah berasa dah. Dia memuji diri dia sendiri. Macam solat tadi, dia dah tak ada diri dia dah. Jadi terbawa-bawa di luar solat. Semua dia nampak gerak, diam, semuanya menunjukkan kekuasaan Allah dah. Ingat di hati dia selalu. Sifat-sifat diri dia dah tak ada, sifat mungkar, keji, tak ada. Merasa ada diri, tak ada dah. Itu maknanya dia telah sempurna solat. Jadi faham bila kita selawat kita kena ingat. Itu rahsianya. Jadi inilah orang yang dipanggil orang mukmin, orang yang beruntung. Dia kenal diri, kenal Allah. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada juga yang tak kenal. Walaupun dah nampak jelas Nabi Muhammad tu, kalau matahari terang dia tak ada bayang. Rasulullah jalan tengah matahari tegak ni, kalau kita semua ada bayang kan. Matahari tegak kan jalan, semua ada bayang kan. Rasulullah tak ada bayang. Sebab apa? Sahabat tahu sebab dia tu lebih cahaya daripada cahaya. Dia yang menyuluh semua, bukan matahari suruh dia. Jadi kalau kita faham, kalau kita kenal diri, jadi kita nampak benda yang, contohlah yang dekat ni kita nampak, sebenarnya benda ni bukan matahari ke suluh ni, bukan hari siang, bukan. Tapi siapa yang suluh? Nur Muhammad. Sebab dunia ni sekalian alam ni lah, dia mula-mula Allah jadikan sebenarnya sekian alam ni, pertama sekian alam bulat macam ni. Dalam ni semua isi tak ada lagi. Yang ada Allah pertama jadikan daripada nur zat Allah tazahil dan nur zat buat keliling ke bawah.
Kemudian melekatlah Nur Muhammad, jadikan Nur Muhammad melekat kat Nur Zat Allah Ta'ala tu. Bersatu nama dia Nur Muhammad. Jadi cahaya terang ni sekian alam ni. Lepas tu Allah kurniakan baru jadi aras, jadi syurga, baru jadi cerita tacap-tacap Allah Ta'ala. Tapi yang pertama Allah ciptakan Nur Zat Allah Ta'ala, Nur Muhammad. Jadi sebenarnya kalau kita kenal, sebenarnya bukan matahari yang sulur ni. Matahari pula ambil cahaya daripada mana, cuba cakap. Kalau kita matahari kata matahari sulur, salah kita. Siapa yang suruh? Allahu nur. Allah yang menyuluh. Kalau kita tak faham, kita gunakan mata, oh terang matahari ni, salah dah kita punya tauhid. Habis rosak mata kita, tauhid hilang. Mata kita dah mensekutukan Allah. Kita rasa penglihatan kita ni tadi melihat dengan penglihatan daripada sulur ni. Bukankah penglihatan tu Allahu nur sama? Jadi melihatlah dengan penglihatan Allah. Jadi kita nampak semua ni Allah yang sulur bagi kita faham. Gelas, cawan, apa semua kita faham. Siapa bagi faham? Sebab dia yang nyuluh. Allahu ni langit. Allahu nur sama semua. Oh jadi sekian langit dan bumi kita semua disuluh bagi faham. Weh, si Haji ni cerita tak ada dalam universiti lah, tak ada dalam apalah. Sebab engkau belajar terlalu tinggi. Rasulullah ajar ni dulu. Tak? Kenal betul-betul Allah SWT pencipta engkau. Baru kau nampak matahari ni dia kepunyaan Allah. Dia dapat cahaya daripada Allah. Turun matahari, tukar jadi bulan. Oh jadikan bintang. Itu menunjukkan tadi 7 lapis langit dia semuanya Allah yang memberi cahaya. Jangan kau kata benda tu, matahari tu ada cahaya. Bukan. Salah kau. Macam kau katalah engkau yang melihat. Salah lah. Tapi Allah yang dapat lihat kita. Jadi kita melihat dengan penglihatan Allah, betul? Tapi kita rasa syok sendiri, kita rasa kita yang melihat. Bila dalam mimpi nanti baru kau tahu. Engkau tak boleh nak mikir dalam mimpi tu, kau nak macam mana, nak tengok macam mana, kau tak boleh mikir, betul? Tapi kau waktu tu ikut susunan Allah, betul? Cuba kau bangun tidur, kau buat macam tu juga. Boleh? Itulah orang yang betul. Ini bangun tidur rasa kita pula, oh aku boleh lihat, aku hidup. Janganlah kau macam mana dalam mimpi kau dibawa tadi. Kau boleh kontrol tak? Tak boleh kan? Keluar daripada mimpi, jaga. Gitu juga engkau juga yang kontrol aku. Ya Allah, jangan biarkan. Gitulah jadi manusia yang betul. Baru nanti kita masuk alam barzah, gitu juga. Dimasukkan balik roh kita, kita nak Allah juga kontrol. Kita tak nak alam apa pun kita. Sebab kat dunia lagi kita dah ajar diri kita. Sekarang kita tak belajar benda ni, kita akan rasa oh kita yang nak tu, kita rasa kita tu yang kena azab tu. Dia tak menemui sebenar-benar titik kesempurnaan tu tadi, bahawa kita ni tidak pernah ada. Susah. Ya, tu saya kata tak apa, susah kau belajar jumpa guru, susah tak apa. Jangan pada kau susah-susah kau tak pergi cari guru rohani, tak jumpa, engkau lagi bahaya tu tadi. Ada. Engkau alasan aku tak belajar, ya Allah. Engkau yang salah, kau tak pergi kan. Menuntut ilmu ni terlalu mengenal Allah ni terlalu wajib. Kalau yang lain-lain wajib aja, ni terlalu wajib mesti. Kau tak kenal Tuhan, kau jadi yang kau masalah besarlah. Tak saya kata tadi, didik anak kamu, Rasulullah kata. Didik daripada lahir tadi, azankan dia. Semua Rasulullah suruh sungguh-sungguh. Jangan sampai dia tak kenal Tuhan dia. Mak bapak yang corak dia kata. Tapi manusia ni bumi lain lah, bahasa bumi lain dia tak nak fikir ni penting. Dia serahkan pada guru ni juga. Dia suruh boleh serah dia, tapi kau pasti guru tu pun kenal Allah. Tu tadi. Kenal tak? Kau pasti kan? Jadi kalau kau nak serahkan anak kau, mesti kau pastikan. Tapi sekarang tak kira dah. Dia asal dia pandai sikit, apa sikit, ada ilmu sikit, tak apa, serah lah. Ilmu Allah Ta'ala ni dia tak dapat lantak lah. Jadi aku serahkan anak aku, apa dia nak corak anak aku, ilmu apa benda ke, Yahudi, Nasrani, Majusi ke, lantak dah. Mak bapak sekarang bukan di sini, bumi sini, bumi tempat lain.
mak bapak dia dah tak heran anak dia nak jadi, nak tempur macam mana. Padahal Allah Ta'ala kata, bila lahir anak Adam tadi, siapa corak? Mak bapak. Kau memikul amanah tu. Allah bagi anugerah kepada engkau, anak untuk engkau, amanah untuk bawa kenal Allah dan Rasul. Jangan kau bagi ilmu lain dulu. Itu pakai dikata corak, bukan ilmu, corak. Kain putih, anak baru lahir tu kain putih. Rasulullah kata mak bapak dia corak. Yahudi ke, Majusi ke, Nasrani ke, Islam. Cari Islam tu macam mana? Engkau mengaku Islam, kau ingat kau corak Islam? Tak semestinya. Kau kena kenal Allah SWT. Jadi bila kau tahu ada tuju kenal Allah SWT, kau dah pergi belajar menuntut dapat untuk sungguh-sungguh, baru kau boleh tahu nak bawa ke mana anak isteri kau. Tapi kalau selagi kau kata tak apalah anak, itu habis melahirkan baka-baka yang cai punya. Baka cai. Kalau durian ni cai ni dah kena apalah, tempoyak lah. Jadi anak kena jenis tempoyak lah. Kan? Tu. Orang makan pun untuk buat sambal boleh lah untuk. Kan? Mari nak makan yang sedap macam musang king tu. Kan? Jadi banyak melahir ni. Tapi bukan di bumi sini, bumi tempat lain ya. Tu. Jadi kita sekarang ni berbaliklah. Maknanya janganlah kita keraskan hati kita degil berbalah. Tak nak belajar ilmu mengenal diri, mengenal Allah, masih rasa lagi nak kena berbalah pula. Janganlah saja ni ilmu dia apa benda ni. Kita ambil yang syariat dululah. Oh ya ilah ilallah. Senang je dia cakap macam tu. Bagi masyarakat pun terikut. Kita ambil syariat apa benda? Syariat tu benda. Syariat dulu mula-mula adalah mengenal diri, mengenal Allah lah. Asas kan? Ini yang asas sekali. Nombor satu asas sekali mengenal diri, mengenal Allah. Engkau rasa macam ilmu ni tinggi. Sebenarnya bukan tinggi. Engkau tu diajar yang lain dulu. Kau daripada kecil tak ajar ni. Padahal Nabi SAW ajarkan sahabat ini dulu. Rasulullah pun ajar pada Allah Ta'ala pun ajar pada Rasulullah. Kat Gua Hira tu dia khatamkan suluk pada Allah. Adab dengan Allah Ta'ala. Adab dengan Allah. Suluk tu adab dengan Allah Ta'ala. Duduk 40 hari belajar. Itu Nabi. Kalau kita 60 tahun pun tak cukup. Tapi belajarlah. Yang pentingnya jumpa, cari guru pembimbing. Allah dah ada kan. Kau jadi tinggi mana belajar kau 20 tahun Mesir ke. Bukan saya nak kutuk orang pergi belajar Mesir, tapi saya nak bagi tahu yang bumi lain lah. Kau belajar Mesir 20 tahun ni, Yaman ke apa 30 tahun, hidup kau belajar je tapi kau tak kenal Allah. Tak ada apa makna di sisi Allah. Kata hidup kau 100 tahun belajar ilmu macam-macam kan. Iblis lagi beribu tahun belajar macam-macam ilmu di sisi Allah semua. Kan? Nabi-nabi ditewaskan. Kan? Ditipunya kan? Jadi apa sebenarnya? Sebenarnya apa? Kesimpulannya dia tidak faham. Dia tidak kenal Allah. Tapi kalau kita kenal Allah, satu huruf alif aja kita jaga kita. Satu huruf alif aja jaga. Jangan sampai bengkok. Jangan ada merasa diri. Semua sifat jalal dia aja, tak ada kita. 24 jam dia latihan dia. 6 jam waktu malam, 6 jam matikan diri yang ada Allah, sifat Allah je dah. Dia tak ada diri dia. Boleh. Kalau tak jumpa guru rohani 5 minit pun sekejap je. Allahu Akbar, kejap je 2 minit dah teringat tempat lain dah. Tak? Tapi kalau kita ada guru rohani pembimbing dia suruh kita latihan matikan diri. Mula-mula dia bagi 5 minit. Nanti tahun depan naik 10 minit. Yang penting ada tak dia punya jurulatih yang ni hidup kau tak ada jurulatih, kau buat suka hati kau yang ada. Lepas tu kau kata kau betul. Kitab kau PhD kau 8 ni Mesir apa Madinah makan kau. Lepas tu hidup kau berbalah je dengan orang. Dia kalau dah kenal diri, kenal Allah, mana dia nak balah. Malam saya cerita dia duduk alam ahad. Tak peduli dia ahadun ahad dia. Kau peduli lah kau nak menang. Kau nak menang ya. Menang tu maknanya kau tak menang. Sebenarnya bila kau dengan Allah tu yang menang. Ya, jangan balah. Memang orang kau dah tinggi, dia tak kenal diri dengan Allah, dia nak berbalah, dia nak rasa dia betul. Ya.
Tu. Dan semua orang cakap betul, dia tak puas hati, dia nak lagi. Hari-hari kerja dia nak bagi, nak orang sebut dia betul, dia betul. Ya Allah. Tertipu kat situ. Orang nak puji dia je. Penat dia. Dia nak harapkan orang penat. Ya, beban tu. Tak perlu hidup kita ni, jangan kita nak bersaing-saing dengan siapa-siapa pun. Jangan ajar diri kita bersaing. Kita belajar ke kita nak bersaing, jangan. Hidup kita dengan Allah. Ada cerita main pingpong dia kata, atau main badminton, main single kan. Yang saya nak menang, dia pun nak menang. Kadang-kadang saya dapat menang, kadang-kadang dia dapat kalah. Kadang-kadang dia kalah, saya menang. Antara dua kan. Ada puas hati tak? Nanti nak main lagi, nak lawan lagi. Bila dia menang, kita pula tak puas, dia tak puas hati. Bila dia pula menang, kita pula tak puas hati. Bila selesai. Tapi orang yang bijak, dia tak pandang menang kalah. Dalam main tu Allah. Bahagia dia. Kita kalah pun kita dengan Allah, kita menang pun kita dengan Allah. Itu dunia ni gitu. Jangan jadi persaingan. Jangan cari orang buat persaingan, kau pedulilah. Kau bagi dia menang aja. Jangan kau layan-layan. Kau layan lagi, teruklah kau, dia ajakkan kau supaya tak dengan Allah. Jangan salahkan dia. Kita mau Luqman Hakim belajar apa? Kau dah tetap kau dah dengan Allah, kau peduli keliling kau. Dia ajak kau bersaing, kau jangan layan. Yang penting kau dengan Allah. Kau buat apa kau dengan Allah, sudah. Kalah menang tu semua susunan dalam, tak penting. Hidup kita penting sekali, sentiasa jangan lupa pada Allah. Bahagia tak hidup kita? Itulah kebahagiaan, ketenangan. Tu. Cari duit banyak-banyak, boleh cari duit banyak-banyak. Tapi kau jangan salahkan si Haji ni lepak, tak nak cari duit ni. Macam mana ni? Ini ke orang yang kenal diri, kenal Allah, tak nak cari duit, duduk diam je. Ya. Nanti kalau saya ceritakan, nanti jangan pula menangis. Ada satu cerita pernah dengar. Ini tak ada dalam kitab lah. Dan bukanlah saya nak reka-reka pula cerita ni. Tu, minum dulu. Sekejap minum dulu. Penat juga cerita ni. Panjang sekejap lagi panjang cerita dia. Seronok. Baru kita tahu diri kita, kedudukan dia kat mana nanti. Bila cerita ni dah selesai, dia punya tajuk dia, kita kena hafal. Kita kena hafal surah Al-Kahfi ni. Carilah ayat berapa. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Kena amal, kena hafal, kena faham. Al-mal, harta benda, dan apa saja bentuk-bentuk yang material ni. Wal ban zinatul hayatid dunya. Allah Ta'ala bagi tahu. Ada satu cerita raja ni, dia sangat kaya dan sangat pemurah. Jadi pada satu hari dia dapat satu tanda keasyikan dengan Allah. Jadi dia rasa gembira, dia panggil semua rakyat dia. Tak tahulah, mungkin ratus ribu rakyat dia, semua dia panggil, dia buat makan-makan. Kemudian dia kata, raja kata semua dah senang. Ni hari better senang hati, better nak buka pembendaraan better yang penuh dengan harta, wang, emas, apa semua. Luas. Dia buka, nanti dia nak semua rakyat yang ramai ni, 50,000 ke 100,000 ni, semua masuk ambil semua harta tu, emas, wang emas ke, perak, permata yang harga dia, nilai dia tinggi, dan apa saja barang-barang antik, apa benda dalam luas pemalan. Jadi ambil. Rakyat ni. Tapi aku nak rakyat aku kena baca ramai-ramai sambil ambil tu. Hafalkan dulu ni. Dia kata, apa dia? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Jadi suruh. Sampai kau hafal, sambil tu kau ambil lah berapa banyak nak ambil. Sambil baca. Al-malu wal banuna zinatul ramai. Wal baqiyatu salihatu khairun, yang betul-betul bagus sekali, kekal adalah di sisi Allah amalan. Ni semua berzina tu. Sambil dia mengatakan barang yang diambil itu zina tu ayat di dunia, sambil dia kata wabaqiyatu, yang tetap bagus, tetap adalah di sisi Allah. Dia ambil sambil hafal lah. Jadi kaya raya rakyat dia.
Tapi dalam otak dia teringat, al-malu wal-banu zinatul hayat. Balik rumah pun teringat. Itu ya raja dia kata pesan, amalkan tu. Lepas tu semua dah ambil. Ada satu raja nak masuk di istana, dia tengok ada satu orang gelandangan, dia compang camping baju dia. Kan? Dia tertinggal dari situ. Raja kata, "Kenapa? Pergi ambil sekarang, aku tunggu." Buka balik, bawa ambil. Baca al-malu wal banu wa zinatul hayati dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Ya, dia kata, aku tak memerlukan tu juga. Aku dah pakai ayat lain dia kata. Ayat apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku. Raja tu beranjat. Dia kata, yang lain semua ambil. Ya, aku kalau dah kenal diri, kenal Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang maha kaya bagi aku, cukup Allah. Ini semua akan buat rosak perhubungan aku dengan Allah. Kesudahannya nanti Allah itu yang wal baqiyatu. Jadi aku nak pegang hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi Raja kata, sekarang ni aku nak bagi engkau kerajaan aku pada engkau. Engkau ni lah yang bagus layak jadi raja, bukan aku. Nampak? Ini saya cakap tadi. Kalau kita tahu kesimpulan, kita kenal diri, kenal Allah, kita nampak dunia ni seperti sebutir pasir. Zinatul hayatid dunia wal baqiyatus solih. Amalan kita hanya dengan Allah. Bila dia dibagi jadi raja, dia tak nak juga. Dia kata cukup. Tak apa, sepatutnya engkau yang jadi raja, bukan aku. Engkau yang layak jadi khalifah. Bila dia jadi khalifah, satu malam dia naik, besok dia rakyat dia datang semua serahkan balik. Dia kata Allah tu lebih baik. Wal baqiyatus salihah. Dia pasal kalau raja tu bagus, khalifah tu bagus, rakyat gerobak belakang semua akan ikut. Nampak? Itu mana keberuntungan kita ni tadi. Belajar ilmu, kenal diri, kenal Allah. Kita hanya tahu Allah yang paling membahagia. Apa pun saja tu, tak dapat pun tak apa, tak heran sangat. Kan? Nanti semua akan zuriat-zuriat kita, isteri, anak kita, rakyat kita, orang yang bersama kita akan ikut belakang kita. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum. Allah sendiri arahkan orang ikut dia. Dia tu khalifah, pemimpin kau di dunia. Sebab dia tak ada upah nak arah apa-apa. Dia ajak kau kepada Allah Subhanahu. Untuk itu saya kata tadi. Ya, jadi kita tahu hala tuju hidup kita itu yang paling membahagiakan. Tak ada lagi yang lebih bahagia. Ya, sebab kita dah tahu engkau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita pegang tu ya. Tu. Jadi barang-barang yang lain akan tunduk. Dia sendiri datang ke sampai nanti bidadari merindui kita. Syurga tu dia sendiri menanti-nantikan kita. Yang menghidangkan kat syurga ni siapa ni? Ni si Polan dia kat dunia ni dia Allah dia. Jadi Allah suruh aku bersiap-siap menghiaskan diri untuk kedatangan dia. Sebab Allah sendiri suruh. Ni tempat dia dah ada. Allah kata, "Adkhuli jannati." Fad'uli fi ibadi wa ta'uli jannati. Dia golongan ahli ibadah aku yang hanya dengan di dunia lagi dia dengan aku dikenal. Maka layaklah aku memanggil dia untuk masuk di dalam jannah, kenikmatan yang aku sediakan. Yang tak ada siapa boleh gambarkan kenikmatan dia duduk dalam tu. Sebab dia dah dapat kenikmatan dengan aku, maka dia layak untuk masuk nikmat yang besar mana pun. Subhanallah. Itu saya cakap tadi. Kalau kita masih lagi tak nampak, kita masih nampak lagi dunia ni lagi besar, mana kita dah tertipu. Al-malu wal zinat tu. Kita benda tu, benda yang perhiasan yang melalaikan kita. Sedikitlah orang yang ada kekayaan yang kita nampak dia ada sikit.
Tapi kalau orang yang kenal diri, dia kenal Allah, memang pastinya orang ni akan sentiasa ini Allah sendiri dah. Dia takkan rugi orang yang sentiasa dengan Allah. Allah sendiri bagi tahu. Dia selalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tahu datangnya daripada Allah, hidup dia dengan Allah, dia pulang pun dengan Allah. Dia, pokoknya dia sentiasa dengan Allah lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak ada tempat lain. Tempat dia dengan Allah. Di dunia dengan Allah, di akhirat. Kat mana pun dia dengan Allah, selalu duduk dalam naungan kasih sayang Allah, kecintaan Allah. Dia tak ada yang lebih sedap dalam hidup dia melainkan tu. Jadi kalau kita tak dapat kita duduk dalam majlis ni, paling tidak tempias dia punya haruman dia, ibaratnya duduk dengan, akan lama-lama kita sendiri jadi kita sendiri Allah anugerah. Itu janji Allah. Jadi kita kena tekankan hidup kita, kena selalu duduk bersama orang yang betul-betul diri dia tu, dia nakkan Allah dia. Dia nakkan Allah. Bukan sebut nama Allah. Bukan saya cakap tak boleh sebut. Tapi dia ni di dalam diri dia anzikrillah, cinta pada Allah. Anzikrillah. Zikrillah di luar, anzikrillah ni cinta pada Allah. Berdiri, duduk, baring, dia syok ya dengan Allah. Apa saja ni tak ada kerja-kerja ni. Cubalah cari kerja boleh apa. Buat rumah sewa ke, buat rumah ke apa benda kan. Tu. Saya tanya kan dia balik. Nanti dah buat rumah satu, nak rumah dua. Dah tiga, nak empat. Lama-lama dah banyak-banyak. Bila selesainya nak tenang tu? Bila selesai nak tenang? Kan? Nanti kau dah sewa kan, kau pening kepala pula, kau tak payah sewa. Pening juga. Kau dah jadi kaya, raja pun masalah juga. Orang ni dengki, adik-beradik kau dengki nak naik tahta. Tak kena aja. Tapi kalau kau dengan Allah, itu tadi. Cukup aja kan? Itu masalah. Jangan tertipulah. Dunia ni Allah kata, wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Allah Taala. Rosak. Tempat rosak, tempat lalai, tempat mata'ul ghurur rosak. TV rosak dah tak boleh pakai, kau pergi kejar-kejar. Buka TV tu dah rosak, kau cebok nak main-main lagi, dah benda rosak. Kau nak main-main lagi. Kau mendekati benda yang rosak dunia ni. Allah Ta'ala kata, wamal hayat, kehidupan dunia ni tak lain mata'ul ghurur. Tu. Olok-olokkan perkataan pesuruh Allah. Nabi, Rasulullah, pesuruh Allah yang terkini. Rasulullah tu pesuruh Allah. Masih ada pesuruh Allah, masih ada. Makna Rasulullah tu pesuruh Allah ada. Tapi Nabi tu makamnya tak. Nabi dan apa? Muhammad tu dia kata dah penutup segala Nabi. Tapi Rasulullah ada. Apa makna Rasulullah? Pesuruh Allah. Pesuruh Allah diri kamu. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi. Telah datang kepada kalian seorang roh. Siapa tu Rasul? Kau boleh kenal diri tu, sifatullah yang memberitahu engkau macam-macam, nak solat, nak puasa, nak apa, dia bagi tahu. Tu pesuruh Allah. Itu sifat tu Rasul ada. Jangan pula si Haji kata kau ni mengaku Rasul. Bukan mengaku Rasul. Yang dalam ni anzala ala abdihil kitaba wa lam yajal. Dia yang menurunkan ke dalam diri kita ni kitab kita ni, dimasukkan tanda tulis tahu. Pum kita pun sebut. Kau nak mengaku kau lagi. Itu pasal kena mengaji, mengenal diri, mengenal Allah. Jangan rasa macam malu-malu, rasa macam kita rendah. Tak ada. Ilmu ni kalau kita belajar, apa ilmu yang telah kita ada, bila kita belajar ilmu mengenal diri, mengenal Allah, akan bertambah mantap yang kita belajar. Lagi kita jadi hebat. Tapi kalau belajar yang lain-lain, banyak mana ilmu apa, bukan saya nak merendahkan, belajar. Tapi kamu tak belajar benda ni, kamu akan tergantung amalan kamu, kata Rasulullah. Tergantung. Sebab kamu menyangka kamu yang punya ilmu. Kamu tak serahkan balik. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Kamu sebut aja, tapi kamu tak serahkan balik. Yang kamu pegang hanya ilmu tahu, tapi la ilma lana illa ma 'allamtana ilmu engkau ya Allah. Tunggu apa yang dia nak suruh sampai, tulis lah.
Tapi kau dah biasa gitu, saya tak cakap salah lah. Kau buka kitab ke, buka laptop, bagus semua pula. Yang penting, kau serahkan, jangan bersandar pada ilmu kau, tapi bau. Sesuai dengan kau baca tadi, sebelum nak memulakan mengajar, kau kena buangkan. La ilma lana. Ni engkau la ilma lana, buang. Tapi masih lagi kau nak simpan yang ada ni, kau berpandu pada. Kau tak faham lagi. Makna buang tu tak ada lagi apa-apa. Tunggu dia nak bagi tahu apa. Tapi kamu dah biasa macam ni, saya nak cakap macam mana? Saya tak cakap salah, nanti cakap salah, saya salah pula kan. Tapi cubalah ajar diri kita jangan berpandu kepada. Jadi saya tak cakap salah, saya cakap kalau nak bagus cuma jangan baca kutubah tu, jangan tag. Tak. Kalau boleh lah, kalau tidak sampai ke mati kau ikut tag maknanya kau pendengar tadi kan lain. Lain. Saya tak kata salah tapi praktis lah, makna praktis. Apa yang kita tadi datang, apa kutubah tu kita baca awal-awal, lepas tu kita hayati dulu. Kan? Hayati dulu. Jangan mana boleh ni pasal kau dah kata mana boleh. Nampak sangat kau tak menghayati benda tu, kau hanya baca skrip je. Kan? Tak masuk kat rohaniah orang masalahnya. Kalau masuk pun sikit sangat lah. Kan? Sebab engkau sendiri tak menghayati. Engkau pun baca kubur ni tempat yang golap. Kau cakap pun dah. Orang kan kalau kau cakap yang betul, kau sebut kubur aja orang dah gigil dah dengar. Kan? Ini kau baca apa ni? Kubur gelap. Engkau jadi orang tu nampak mana ada roh yang kau baca tu pun bukan daripada dalaman tu. Mana sentuh. Macam Syekh Kamal kata. Orang yang baca tu dia cakap tu ada jiwa. Jiwa dia kasih sayang, jiwa dia betul-betul nak. Tak? Kalau bahasa kita roh lah, tapi Syekh Jamal dia bahasakan jiwa. Tapi roh sebenarnya roh. Ada roh tu maknanya ada seal. Ada rahsia Allah dia nak sampai. Ha? Walaupun dia cakap satu perkataan je. Takutlah kamu, takut semua. Ini dah 50 kali kau ulang-ulang takut. Itu selamba je ngantuk dia ni. Minta maaf lah, bukan bumi sini tempat lain. Jadi gitulah kita ni bila cakap tu tadi betul-betul kita tak adakan diri kita. Allah dia lain. Kita cakap satu tapi yang masuk setiap orang lain-lain. Dia punya rasa tu. Yang dengar pula automatik dia akan matikan diri juga. Sebab dia nak merakam, dia kena matikan diri juga. Kalau dia bawa ilmu dia tak boleh masuk nanti apa cakap kan. Jadi dia kena la ilma, buang semua ilmu dia. Dia kosongkan baru dia masuk boleh simpan. Tu. Orang baca Quran kalau dengar roh, macam mana tahu? Orang baca Quran dengan roh macam mana? Kalau beragu sedap-sedap kita biasa dengar dah. Orang Arab lah, orang Mesir lah, Qori yang sedap baca kan. Tapi orang yang ada roh baca macam mana? Dia itu pasal saya cakap tadi. Kalau kita belajar kenal diri, kita kenal Allah, kita tahu orang ni. Bacaan dia tu dia kenal diri, tak kenal Allah. Dia tahu. Dia angkat ambil satu ihram je, kita dah rasa bergetar dah. Dia seolah-olah bawa kita Mi'raj sekali. Dia jadi imam. Dia dah minta pada Allah semua dia nak bawa semua satu bakul. Bawa sekali Mi'raj dengan dia tali dia bawa sekali. Tak rasa ni kita belum takbiratul ihram, tak rasa lagi dia angkat takbir tu. Allahu akbar. Yang belakang dah terasa dah best ni. Syok lah macam-macam dah. Lupa semua. Semua dapat ikan juga. Dia dapat ikan kan, hilang semua kan. Yang belakang pun dapat ikan juga semua. Lupa syok. Macam tu kan. Tapi kita ni mentaliti kita, dia ni bacaan best, sedap lah ni. Kita khusyuk kita nilai pada bacaan dia sedap. Bukan saya cakap bacaan sedap tu tak betul. Betul lah, tapi kita nak yang lebih betul, yang tepat lagi. Maknanya dia baca tu dia tahu makam-makam yang dia dibaca tadi. Sebelum dia baca tadi dia dah letakkan diri makam dia tadi.
Kan? Contoh Allahu Akbar dia tak ada dah. Itu yang keluar kalam Allah. Allahu Akbar gitu dengar. Bergetar. Ya. Sebab bila orang yang betul-betul kenal diri, kenal Allah, dia kekasih Allah, bila dia sendiri pun sebut nama Allah, dia kecut, dia takut. Ni kau bila tak kenal diri, tak kenal Allah, kau sendiri pun tak ada takut sebut nama Allah beribu kali, tak ada rasa rindu. Kau nak suruh orang kecut rindu juga sebut nama Allah? Mustahil, memang mustahil lah. Sebab patutnya kita kena betul-betul rasakan. Takut pada Allah, lupa pada Allah, takut, nangis. Bila, berapa lama dah ni, aku sebulan dulu aku ada lalai lah sini. Dia punya takut tu sebulan tu punya salah tu dia, yang lain dia tak nak. Kita istighfar juga, besok buat lagi ulang istighfar juga. Istighfar main-main lah. Tak dengan kesadaran betul. Apa bendanya yang kau nak minta ampun dengan Allah. Cuba cerita tinggalkan. Taubat dulu baru ucap. Sekarang kau sandar dengan ucapan, kau seolah-olah kau rasa, lepas tu kau ulangi lagi kesalahan, ulangi lagi. Allah bukan tak nak terima. Allah kata kau keluar daripada lubuk kau punya kesadaran ni, kau kena sedar dulu baru kau istighfar. Allah Ta'ala kata. Sekarang ni kau istighfar, bukan aku tak dengar, bukan aku tak nak layan. Engkau duduk dalam ni kau akan buat lagi. Kau akan lalai lagi. Istighfar kau sebut dia tak dengan kesadaran. Padahal aku bagi kesadaran. Kesadaran dulu, menyesal dulu, baru baru keluar daripada tak nak buat lalai. Apa bentuk lalai pun, tak mau ada rasa diri. Yang paling pentingnya tak mau ada rasa diri, jaga tau. Allah. Berhati-hati, takut ada rasa diri. Gitu. Itu baru yang dikatakan taubatan nasuh. Tu baru betul. Kalau tidak, taubatan ini taubatan main-main dia. Allah tahulah kau dalam diri kau main-main. Sampai bila kau Astaghfirullahalazim. Kita istighfar. Kita nampak kesalahan kita, melonggok. Tak ada siapa boleh, belum settle. Engkau tak ada siapa. Kotor, najis, dalam tong sampah yang penuh tu dah isi. Itu dia kita punya. Kita duduk depan najis depan tu depan. Dan Allah, kita hanya tahu yang boleh hilangkan Allah, busuk-busuk najis ni. Air lautan yang ada sekalian alam ni tak dapat suci bersihkan sifat-sifat busuk kita ni. Itu menyesal. Bila sebut sekali tu pun tak rasa dah. Ni air mata berdarah pun tak boleh, ya Allah. Engkau aja ya Allah, tolonglah. Aku tak nak lagi ni. Aku tak nak ni. So, aku ni, kesalahan aku ni dah bertulis ya Allah. Tak ada siapa boleh padam. Tak ada siapa boleh. Engkau, harapan aku engkau. Astaghfirullahalazim. Itu baru betul kesadaran yang betul-betul pengharapan. Lemahnya kita, tak mampunya kita, daifnya kita, ya Allah, merayu, mengharap, waraja'na ila Allah. Hanya engkau harapan, tak ada lain ya Allah. Tolonglah ya, kesian ya. Teruk aku macam ni ya Allah. Aku teruk, aku telah zalim pada diri aku. Kau bersihkan aku apa semua asas. Aku kotor. Tolong ya Allah. Aku taubat, aku tak nak ya Allah. Aku nak jaga betul-betul ya Allah. Tolonglah. Begitulah. Bila istighfar tu tadi dengan kesadaran yang begitu. Aku tak nak lagi rasa ada diri aku ya Allah. Aku banyak tak akhlak bagus dengan kau. Aku rasa aku pula. Aku angkatnya air ni tadi aku rasa aku. Padahal kudrat kau. Kau tahu waktu tu aku salah besar ya Allah. Aku membesarkan diri aku di samping kau melihat ya Allah. Kan? Dia makin lalu banyak betul kesalahan. Kita sibuk uruskan kita punya salah tak habis-habis dengan Allah. Itu orang yang baik, kata Rasulullah. Selalu memberesi diri dia. Jangan lupa nak cerita buruk orang. Itu orang yang baik. Ya? Itu jadi duduk makam tu. Sampai kita berjaga-jaga, tak nak ada rasa diri setiap
Takut kata. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah akan bagi kenikmatan di sisi Allah. Di sini, di akhirat, di mana-mana pun. Dua, kedudukan kenikmatan dengan Allah. Orang yang betul-betul takut kepada Allah. Macam mana takut dia? Dia takut ada rasa diri dia. Dia mau Allah. Itulah dia maksudkan dia dapat nikmat di mana-mana pun. Dua, kenikmatan tu bukan syurga, bukan makna kenikmatan syurga aja, tapi dia berasa dengan Allah yang bahagia dia. Dua kenikmatan di mana pun dia pergi, di alam apa pun, di dunia, di akhirat, dia tetap dengan dua kenikmatan. Jadi kita nak duduk situ, baru nanti kita dapat rasakan betul-betul inilah kehidupan. Inilah kehidupan. Kalau tidak, kehidupan kita kehidupan yang membosankan, tapi kita syokkan sendiri ya. Asal kenikmatan yang betul-betul adalah di sisi merasakan Allah tu kenikmatan yang paling. Yang lain ni semua tipu daya je. Jadi olahkanlah dalam hidup kita supaya kalau kita makan durian tu sedap, jangan kita berhenti kat sedap durian tu, tapi kita pulang, engkaunya lagi sedap ya Allah. Kita ajar diri tu macam tu. Apa bentuk sedap ke, ataupun kita kena ujian macam mana pun, susah macam mana, sakit ke apa, kita kata ya Allah, sakit ni tak sakit lagi ya Allah. Kita ajar diri tu. Lupa kau lagi sakit lagi azab ya Allah. Ajarkan diri tu. Ini semua pakaian wali-wali Allah, para nabi, dia memang latih diri dia gitu. Hingga terbiasa diri dia dah. Tu. Ya, mudah-mudahan kita ni bagi yang mendengar YouTube ni, siapa sajalah kan, amalkanlah. Ya. Amal ni bukan kita makna membaca. Amal ni maknanya kita dah jadi arif. Arif tu apa? Arif tu sampai kita dia dinamakan amal tu, kita tak merasa diri. Kita hanya nak rasa yang ada hanya Allah, esakan Allah. Itu nama amal. Amal yang disebut Allah ahsanu amal. Allah sering bagi tahu inilah ahsanu amal. Inilah golongan fan'uli fi, inilah golongan orang yang mana hidupnya sentiasa mengesakan. Tapi kalau ini tidak, kita tidak mencari guru pembimbing rohani, kita tak cari dia, kita takkan faham. Kita baca tafsir Quran banyak mana, tinggi mana pun, kita takkan faham. Tapi kalau kita jumpa guru pembimbing rohani yang orang betul-betul dengan Allah, dia yang akan mengupaskan makam-makam ayat Quran tu tadi, yang kita baca, yang kita hafal, yang kita kata kita tahu tu, rupanya jauh. Macam contoh saya bagi tahu ni bukan saya nak merendahkan siapa-siapa ya. Ini kalau kita dah dengan Allah, kita kata kul ya ayyuhal kafirun. Siapa orang kafirun tu? Yang kita nampak. Yang dikatakan kul ya ayyuhal ka, apa maksudnya tu? Kalau tafsir dia kata apa? Wahai, katakanlah wahai orang kafir tu. Siapa dia? Kita akan nampak orang yang bukan itu salah otak kita nak tafsirkan. Salah betul tu. Kita lah kafir. Selagi ada rasa diri, betul. Tapi susah orang nak baca yang khusyuk atau waduk kuliah kau dia nampak orang lain. Salah tafsir, kau tak khusyuk, tak ada roh. Kau nampak salah orang, diri kau lah kafir. Bila kau rasa tapi bila kau kata kuliah, yang kata ni bukan kau, tapi Allah yang mengatakan, wahai si ajis, kuliah, wahai si ajis, kau jangan anggap ada diri kau. Allah katakan kau begitu pula. Jadi orang-orang ahli Allah, dia akan kata diri dia. Kuliah ayyul kafirun tu diri dia kata. Jadi diingatkan diri dia, jangan kau rasa ada diri kau. Betul? Jangan kau sembah siapa-siapa. Ma tak budu, lagi apa ayat dia sambung? La budu tu apa? La tak aku sembah. Apa yang? Sawan.
Ma tak budu. Apa yang kau? Apa maksud dia? Dan saya bagi dia punya clue dia. Kalau orang dah kenal diri, kenal Allah, dia akan tanya kepada Allah. Sebenarnya Allah memperingatkan kita, wahai ajiz kafir, kalau kau ingat lagi diri kau, kafir kau. Kan? Jadikan diri kau hanya yang kau adanya engkau Allah aja, tak budu. Dan apa yang kau sembah tadi? Itu tadi. Tidak lain diri dia juga. Mari kita baca kuliah tu baru kita faham. Ya Allah, ini selama ni aku baca kuliah tu tafsir je, tafsir manusia yang menafsirkan. Tapi bila kita dah dengan Allah dah faham, Allah bagi faham kepada kita, kita kenal diri, kenal Allah, Allah bagi faham. Penafsiran Allah gini.